Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang tajuk laluan peredaran darah manusia. Di bawah tajuk manusia, topik yang kedua, sains tahun 5. Okey, ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Bagaimanakah darah beredar di dalam tubuh kita? Okey, macam mana kita nak tahu bagaimana darah beredar di dalam tubuh kita? Mari kita lihat gambar rajah laluan peredaran darah manusia. Okey, berdasarkan gambar rajah yang disediakan, ada dua bahagian pada sistem peredaran darah manusia, iaitu satu bahagian di mana darah yang lebih beroksigen dan satu bahagian lagi adalah darah yang lebih karbon dioksida. Okey, darah yang beroksigen bermula di bahagian peparu yang warna merah ni, kemudian dia pergi ke jantung dan dari jantung dia dipam ke seluruh bahagian tubuh. Dan darah yang mempunyai karbon dioksida dari bahagian tubuh dipam ke bahagian jantung, seterusnya pergi ke paru-paru dan keluar melalui rongga hidung kita. Okey, sebab apa? Sebab sistem peredaran darah manusia berkait rapat dengan sistem pernafasan. Mari kita lihat satu persatu. Okey, yang pertamanya, apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Okey, tengok dekat sini. Udara memasuki trakea. Trakea ni apa? Ni dekat bahagian tengkuk kita ni, bawah tengkuk. Okey, bila kita tarik nafas, udara masuk melalui hidung. Okey, bila udara masuk melalui hidung, dia akan pergi ke peparu melalui trakea. Okey, kemudian darah yang dikenali sebagai darah lebih oksigen akan dipam ke seluruh badan melalui jantung. Jantung ini akan mengepam darah yang ada oksigen. Oksigen dari mana? Oksigen yang kita sedut dari udara ni, yang kita sedut melalui hidung akan masuk ke peparu dan seterusnya pergi ke jantung. Okey, kemudian di jantung, udara yang bercampur dengan darah tadi, udara yang beroksigen bercampur dengan darah akan dipam melalui jantung ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Okey, selepas udara tadi, oksigen tadi digunakan, dia akan menghasilkan karbon dioksida, dan karbon dioksida ini akan diserap semula ke dalam darah untuk dibawa keluar dari tubuh badan kita. Dibawa keluar melalui apa? Melalui jantung ini semula. Okey, jantung kita mempunyai fungsi mengepam, membawa masuk darah beroksigen dan juga mengepam, membawa keluar darah yang mempunyai karbon dioksida. Okey, darah yang mengandungi karbon dioksida tadi akan dipam dari jantung ke peparu. Okey, dari jantung tadi
darah yang mengandungi karbon dioksida tu, dia akan dihantar ke paru untuk dibawa keluar melalui sistem pernafasan kita, iaitu hidung, dan dengan melalui trakea. Okey. Dan karbon dioksida tadi akan disingkirkan, kemudian dibawa masuk semula oksigen untuk kegunaan tubuh badan kita. Begitulah prosesnya setiap kali kita bernafas. Ia akan berulang-ulang selagi kita hidup. Okey. Kita lihat kat sini, aktiviti melakar laluan peredaran darah. Okey, seterusnya, apa kepentingan sistem peredaran darah? Okey, sistem peredaran darah manusia ni sangat penting. Sebab apa? Ianya adalah satu proses untuk hidup. Okey, yang pertamanya, sistem peredaran darah kita ni, sistem peredaran darah manusia, ia penting untuk mengangkut oksigen, nutrien dan air ke dalam tubuh manusia. Okey, tengok. Ini adalah salur darah. Darah ni yang warna merah, dia bawa apa? Dia bawa oksigen, dia bawa air, dia bawa nutrien. Okey, tengok. Saya membawakan oksigen, nutrien dan air untuk awak. Salur darah cakap apa? Bukan salur darah, ini tubuh badan cakap terima kasih. Darah mengangkut oksigen dari paru ke seluruh bahagian tubuh. Darah yang menyerap nutrien dari usus dibawa ke jantung sebelum dipam ke seluruh bahagian tubuh badan kita. Okey, darah juga berfungsi mengangkut karbon dioksida dan bahan kumuh lain untuk disingkirkan dari tubuh. Disingkirkan ni maksudnya dikeluarkan. Okey, tengok darah buat kerja. Dia ambil apa? Karbon dioksida dan juga bahan kumuh lain yang tidak diperlukan oleh tubuh badan kita. Contohnya macam ni. Kita makan buah. Kan, kita makan buah-buahan. Okey, bijinya kita telan tak? Tak telan kan? Dan biji tu kita keluarkan. Begitu juga dengan darah. Darah ni dia akan membawa masuk oksigen yang diperlukan, kemudian dia akan mengeluarkan karbon dioksida yang tidak diperlukan oleh tubuh badan. Darah mengangkut karbon dioksida dari seluruh bahagian tubuh ke paru. Darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Okey, maksudnya dekat sini, darah ini dia akan bawa karbon dioksida yang ada dalam tubuh badan kita ni pergi ke paru, dan dari paru karbon dioksida itu akan dikeluarkan untuk digantikan dengan oksigen. Kenapa pentingnya oksigen? Sebabnya oksigen itu membekalkan udara untuk apa? Kita bernafas. Okey, darah juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal untuk disingkirkan. Okey, darah ni dia ambil bahan kumuh, bahan yang bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh badan, kita panggil bahan kumuh. Contohnya air kencing, kan, urin. Okey, iaitu darah itu akan bawa benda ni, akan bawa bahan kumuh ni ke organ perkumuhan. Organ perkumuhan iaitu ginjal. Okey, ginjal ni tempat pembuangan apa?
tempat pemprosesan bahan kumuh dan ia akan disingkirkan keluar dari tubuh badan kita. Itu adalah fungsi apa? Fungsi sistem peredaran darah manusia. Okey. Itu sahaja untuk tajuk hari ini. Saya harap kamu semua dapat belajar dan dapat memahami tentang isi pelajaran pada hari ini. Cikgu ucapkan semoga berjaya dan selamat belajar di rumah. Sekian, terima kasih.